Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita sambung PDPR kita dengan bab baru iaitu bab 3, penakulan logik. Kita mulakan bab 3 dengan belajar subtopik 3.1 pernyataan. Jadi apakah dia pernyataan? Okey, pelajar diminta merujuk kepada buku teks seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin. Okey, cari dalam buku teks tu bab 3 di muka surat 54. Okey, cikgu harap kamu bersedia PDPR ini dengan buku teks. Okey, apakah standard pembelajaran kita untuk PDPR kali ini? Terdapat beberapa standard pembelajaran yang akan kamu pelajari. Iaitu 3.1.1 menerangkan maksud pernyataan. Apakah dia pernyataan dan nilai kebenaran pernyataan tersebut. Standard pembelajaran yang seterusnya ialah, okey, kalau tadi kita dah tahu apakah dia pernyataan, kemudian kita akan menafikan pula suatu pernyataan. Standard pembelajaran yang ketiga, menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Okey. Kita akan pelajari pula apakah pernyataan majmuk. Standard pembelajaran yang keempat, membina pernyataan dalam bentuk implikasi. Okey, ada dua jenis, iaitu jika P maka Q, dan yang kedua kamu akan pelajari P jika dan hanya jika Q. Apakah yang dimasukkan dengan semua ini? Kita akan lihat pada slide-slide yang seterusnya. Okay, sekarang cikgu nak kamu rujuk pula buku teks di muka surat 56. Okay, muka surat tersebut seperti yang cikgu paparkan pada slide ini. Okey, kita mulakan pembelajaran bab 3 kita dengan mengetahui apakah yang dikatakan sebagai pernyataan. Pernyataan dalam matematik.
Okey, katakan dalam gambar tu, contoh seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, okey, tentang berapakah bucu pada sebuah kuboid. Adakah kamu sudah tahu apakah bentuk sebuah kuboid? Okey. Seperti biasa, pelajar-pelajar akan memberikan jawapan-jawapan yang mungkin berbeza bergantung kepada tahap pengetahuan masing-masing. Okey, ada yang kata kuboid mempunyai 8 bucu, dan ada pelajar yang lain memberitahu jawapan yang lain. Okey, semua ini adalah dikatakan sebagai pernyataan. Okey, jadi daripada situasi tadi, apakah pernyataan? Okey, pernyataan ialah suatu ayat. Suatu ayat. Apa yang kita tuturkan, yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Okay, apakah yang dimaksudkan dapat ditentukan nilai kebenarannya? Maksudnya sama ada ayat yang kita sebut tu, yang kita nyatakan itu benar atau palsu. Tetapi bukan kedua-duanya. Okay, sekarang mari kita membuat perbandingan antara pernyataan dan bukan pernyataan. Pernyataan. Okey, contoh. Ni contoh yang pertama cikgu beri. Terdapat 7 hari dalam satu minggu. Itu pernyataan. Kemudian, kita ingin menentukan nilai kebenarannya. Betul atau tidak pernyataan 7 hari dalam seminggu? Apa pendapat kamu? Ya, betul atau benar? Benar. Terdapat 7 hari dalam satu minggu. Okey, contoh yang seterusnya berkaitan pernyataan. Semua buah apel berwarna merah. Okey, itu adalah contoh pernyataan. Kemudian kita ingin menentukan nilai kebenarannya. Benar atau tidak? Semua buah apel berwarna merah. Okey, dah tentulah tidak benar kan, iaitu palsu. Kerana ada juga buah apel yang berwarna hijau. Contoh yang berikutnya, sebuah pentagon ada 6 sisi. Ini satu lagi contoh pernyataan. Sebuah pentagon ada 6 sisi. Apakah nilai kebenarannya? Betul atau tidak? Pentagon ada 6 sisi. Okey. Nilai kebenarannya ialah palsu. Pentagon bukan mempunyai 6 sisi. Berapa sisi pada pentagon? Juga harap kamu ada jawapannya. Betul, pentagon ada 5 sisi. Okey, pernyataan seterusnya dalam bentuk nombor-nombor dan simbol. 6 tambah 4 equal 2 darab 5. Itu adalah pernyataan matematik. Selain daripada bentuk ayat, dalam matematik
suatu persamaan dengan nombor-nombor dan simbol dan operasi juga dikenali sebagai pernyataan. Okey. Kita dah tahu yang itu adalah pernyataan. Seterusnya kita ingin menentukan nilai kebenaran. Betul ke 6 tambah 4 jawapannya sama dengan 2 darab 5? 6 tambah 4 berapa? 2 darab 5 berapa? Adakah kedua-dua jawapan di sebelah kiri dan kanan sama? Benar. Benar. Pernyataan yang benar. Okey, contoh seterusnya. Negatif 3 lebih besar dari sifar. Adakah benar? Palsu. Negatif 3. Nilai negatif 3 sebenarnya lebih kecil dari sifar. Maka pernyataan itu palsu. Okey, sekarang kita beralih pula kepada beberapa contoh bukan pernyataan. Okey, contoh yang pertama. Q ialah nombor perdana. Q ialah nombor perdana. Kenapa dia dikatakan bukan pernyataan? Ini jawapannya. Tidak dapat ditentukan. Seperti yang kamu semua tahu, suatu huruf dalam persamaan matematik mewakili variable atau pemboleh ubah. Maksudnya nilai dia tidak tetap. Jadi, contoh tersebut iaitu Q ialah nombor perdana bukan pernyataan kerana tidak dapat ditentukan apakah Q itu. Okey, contoh berikutnya berkaitan bukan pernyataan. X kurang daripada 4. Okey, kenapa dikatakan bukan pernyataan? Kerana juga tidak dapat ditentukan. Apa yang tak dapat ditentukan? Nilai X tersebut. Okey, jadi daripada dua contoh berkaitan bukan pernyataan tu, jika terdapat variable ataupun boleh ubah, maka ia bukan pernyataan. Okey, contoh seterusnya. Tolong kutip sampah. Okey, kenapa dia dikatakan bukan pernyataan? Kerana itu adalah arahan. Apa-apa berkaitan arahan bukan pernyataan. Seterusnya, kenapa datang lewat? Contoh seterusnya. Kenapa dia dikatakan bukan pernyataan? Kerana ia adalah suatu soalan. Macam mana kita nak menentukan dia suatu soalan? Kerana, siapa tahu? Ya, kerana ada tanda soal di hujung ayat tu. Maka ia bukan contoh pernyataan. Seterusnya, cuba lihat ayat tersebut. Jangan menipu. Ada tanda seruan di hujung ayat. Kenapa dia dikatakan bukan pernyataan? Kerana ia adalah suatu seruan. Apakah yang dikatakan seruan? Mudah saja. Kalau kamu lihat ayat tu ada tanda seru di hujung, maka itulah yang dipanggil sebagai seruan. Maka seruan dia bukan suatu pernyataan. Okey, jelas? Jika kamu sekarang sudah mampu membandingkan apakah yang dikatakan pernyataan dan juga bukan pernyataan. Okay, ambil masa untuk membanding beza
untuk mendapatkan gambaran idea yang lebih besar. Okey, seterusnya kita beralih kepada slide berikut. Okey. Kemudian kita belajar mengenai pengkuantiti, ya. Dalam topik ini kamu akan jumpa dua perkataan yang dipanggil sebagai pengkuantiti, iaitu semua dan sebilangan. Okay, kalau kamu jumpa dua perkataan ni dalam soalan atau dalam nota, mereka ini dikenali sebagai pengkuantiti atau dalam bahasa Inggeris quantifier. Okay, next. Okay, cikgu nak kamu rujuk buku teks contoh 3. Okay. Di muka surat. Di muka surat mana? Dalam buku teks tu. Okay, mari kita cari sama-sama. Muka surat 58. Muka surat 58. Contoh 3. Okay, cikgu reverse balik. Ini dah contoh 3. Berkaitan dengan quantifier ataupun pengkuantiti. Sekarang kamu boleh baca, teliti dan cuba fahami, ya. Terdapat penyelesaian di bawah contoh. Okay, boleh? Cikgu harap pelajar tak ada masalah setakat ni. Okay, contoh-contoh tersebut dia sebenarnya menguji pengetahuan kamu setakat ini, dalam matematik, ya. Sekarang kamu dah tahu apa dia dikenali sebagai poligon, perpenjuru, kuasa 2 sempurna, nombor bulat, nombor genap, faktor perdana, garis lurus, paksi Y. Sekarang semua benda tu, semua istilah tu kamu, cikgu haraplah sudah menguasai, ya. Okay, kalau kamu sudah menguasai konsep-konsep dan istilah seperti dalam buku teks tu, barulah kamu dapat menentukan sama ada penyataan yang diberi benar atau palsu. Okay, next. Okay, kalau tadi contoh dalam buku teks, ni contoh yang cikgu beri pula. Okay, katakan dalam exam nanti ada soalan-soalan seperti berikut. Okay, lengkapkan pernyataan-pernyataan berikut menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan. Maksudnya di sini kamu mesti ada pengetahuan, kan? Dia bukan sekadar mengisi tempat kosong. Kamu kena ada pengetahuan asas matematik. Maksudnya tadi istilah-istilah yang cikgu sebut tadi dan konsep-konsep yang lain kamu harus menguasai. Dia bukan sekadar pilihan tanpa berfikir. Maksudnya kamu berfikir dahulu baru kamu memilih sama ada kamu meletakkan pengkuantiti semua atau pengkuantiti sebilangan. Okey, ini contoh dia. Okey, isikan tempat kosong. Apa yang kamu nak isikan?
Nombor genap boleh dibahagi dengan 3. Semua atau sebilangan? Nombor genap yang boleh dibahagi dengan 3. Fikir-fikirkan. Okey, contoh yang kedua. Semua atau sebilangan? Pecahan wajar. Apa dia pecahan wajar? Pecahan wajar, contoh yang kedua tu, pecahan wajar adalah kurang daripada 1. Adakah semua masih ingat pecahan wajar? Ada yang kata pecahan wajar ni kan ada nombor atas dan bawah kan. So pecahan wajar ni secara pemahaman mudah dia, nombor atas kecil, nombor bawah besar. Itu dia pecahan wajar. Masih ingat? So adakah pecahan wajar semua atau sebilangan yang kurang daripada 1? Okey, next. Contoh yang ketiga, poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Semua atau sebilangan? Fikirkan. Contoh yang keempat, semua atau sebilangan nombor ganjil ialah nombor perdana. Okey, ingat lagi nombor ganjil, ingat lagi nombor perdana. Okey, kalau tak pasti sentiasa kamu boleh Google Google online. Okey, apakah jawapan yang pertama? Sebilangan. Sebilangan nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, bagaimana dengan contoh yang kedua? Ya, semua pecahan wajar kurang daripada 1. Contoh yang ketiga, poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Semua atau sebilangan? Ya, semua poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Dan contoh yang terakhir, semua atau sebilangan, nombor ganjil ialah nombor perdana. Adakah semua nombor ganjil ialah nombor perdana? Ini jawapannya. Sebilangan. Maksudnya bukan semua nombor ganjil ialah nombor perdana. Hanya sebilangan. Okey, jelas? Macam mana cara nak jawab soalan berkaitan pengkuantiti semua atau sebilangan? Okey, cikgu harap pelajar tak ada masalah. Kita beralih kepada slide seterusnya. Okey, setelah kamu faham, kemudian kita meneguhkan pemahaman kita dengan mencuba beberapa soalan di muka surat 58 buku teks. Ini dia. Praktiskan diri 3.1a. Okey, cari muka surat yang dimaksudkan ini dan cuba buat. Okey? Selamat mencuba. Seterusnya, kita balik pula kepada subtopik.
ataupun standard pembelajaran yang kedua, iaitu menafikan suatu pernyataan. Macam mana kita nak menafikan suatu pernyataan? Sekarang kita dah tahu pernyataan, kita nak menafikan pula. Macam mana caranya? Okey, cara dia ialah dengan menggunakan dua perkataan berikut, iaitu tidak dan bukan. Ini dia dua perkataan yang digunakan untuk menafikan suatu pernyataan. Okey, kalau kamu rujuk dalam buku teks, terdapat statement dalam buku teks tu berkaitan cara menulis penafian. Okey. Suatu pernyataan P, pernyataan yang bernama P. Cara kita nak menafikan pernyataan P, kita gunakan simbol seperti yang dipaparkan pada slide ini. Okay. Ini cara dia. Kalau dia pernyataan P lah. Kalau dia pernyataan Q, hanya tukarkan huruf yang tertera tu. Tapi simbol dia kekal. Jadi inilah simbol penafian. Okay. Bukan tolak, dia beralun. Beralun sedikit. Bukan tolak. Bukan tanda negatif. Dia beralun. Okay. Ni dia. Sambil-sambil cikgu menerangkan, kamu terus merujuk buku teks di muka surat yang berkaitan, iaitu muka surat 59. Bacalah contoh tu dan cuba fahami. Saya rasa penafiannya agak mudah lah. Agak mudah. Kalau kamu betul-betul belajar, sebenarnya dia agak mudah. Okey. Rujuk contoh 4 tu. Okey. Okey, setelah kamu lihat contoh-contoh dalam buku teks, apa lagi yang kamu fikirkan berkaitan contoh-contoh penafian dalam kehidupan seharian kita? Penafian, kita menidakkan penyataan maksudnya lah. Penafian ni kita menidakkan. Kita membantah, kita membangkang. Itu penafian. Okey. Kalau kamu tak perasan, mungkin penafian ni berlaku dalam perbualan, percakapan kita sehari-harian. Contoh, kamu berdialog dengan cikgu. Kamu berinteraksi dengan cikgu. Berikut adalah dua contoh yang boleh cikgu paparkan. Ni dialog. Katakan cikgu membuat satu pernyataan. Kamu ponting kelas. Cikgu buat statement pernyataan. Kamu ponting kelas. Macam mana kamu nak menafikan pernyataan cikgu? Ini adalah antara contohnya. Saya tidak ponting kelas cikgu. Nampak? Kamu menafikan. Saya tidak ponting kelas cikgu. Tumpukan kepada ayat yang bergaris antara cikgu dan pelajar. Itu contoh penafian. Cikgu kata, kamu bangkang. Itulah penafian. Okey? Okay. Boleh?
biasa buat penafian dengan cikgu? Tentu ada pengalaman kan? Mustahil tak ada. Okey, contoh seterusnya. Ini cikgu nak memujuk kamu, utamanya pelajar-pelajar yang malas. Cikgu nak sweet talk ataupun memujuklah. Memujuk. Cikgu kata, kamu bukan malas. Nampak tak? Kamu bukan malas. Cikgu gunakan penafian dengan perkataan bukan malas. Bukan malas, bukan. Contoh, kamu bukan malas. Okey. Kamu rasa apakah penafian oleh pelajar yang kurang bermotivasi, yang cepat putus asa, yang cepat mengalah? Kamu rasa apa jawapan ataupun penafian mereka? Okay. Cikgu dah pujuk, kamu bukan malas. Pelajar yang cikgu masukkan tadi akan menafikan. Saya malas, cikgu. Boleh relate kan dengan kehidupan kamu di sekolah? Pernah kan? Ayat-ayat yang seperti cikgu paparkan ni berlaku dalam kelas, dalam sekolah. Okay. Okay, contoh yang kedua tu adalah macam reverse lah, terbalik penafian. Maksudnya menafikan suatu pernyataan. Okay, jelas berkaitan penafian. Okay, cikgu harap tak ada masalah. Okay, next. Okay, cuba latihan di muka surat 60 buku teks. Okay. Rasa senang tu soalan tu. Gunakan dua perkataan untuk membentuk penafian. Okay, jangan lupa simbol yang cikgu sebut di awal penjelasan tadi. Macam mana kita nak tulis simbol untuk memberitahu suatu penafian. Kita jumpa latihan dalam muka surat yang dimasukkan. Okey, dalam bab 3 ni kamu lebih menulis pernyataan lah, sesuai dengan tajuk dia kan. Kamu lebih banyak menulis suatu pernyataan atau ayat. Jadi apa yang cikgu nak nasihatkan, okay, mind your writing lah. Mind your writing iaitu tulisan tu. Jangan teruk sangat. Cikgu tak kata semua lah. Kan, bila dah PDPR ni, lama tak pegang pen, lama tak pegang pensel, tulisan pun jadi lain. Tak semualah, sebilangan. Tu nampak tak ayat? Apa-apa yang cikgu sebut ni, boleh tak relatekan dengan pembelajaran kita dalam bab 3 ni? Okay? Okay, selamat mencuba. Praktiskan diri 3.1b. Muka surat 60. Okay, seterusnya. Kita balik kepada standard pembelajaran yang ketiga. Berkaitan pernyataan majmuk. Cuba perhatikan, cikgu tulis dalam huruf besar majmuk. Cikgu rasa kamu pernah dengar kan perkataan majmuk? Di mana kamu pernah dengar perkataan majmuk? Terutamanya dalam subjek BM. Okay, majmuk. Masyarakat majmuk. Kan? Masyarakat majmuk. Okay, apa dia majmuk? Okay. Siapa tahu?
Majmuk bermaksud lebih dari satu. Kan? Lebih dari satu. Kalau pernyataan majmuk, ni dia istilah. Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan. Maksudnya bukan satu, dia dua atau lebih. Lebih. Seterusnya, okey. Menggunakan kata hubung dan atau. Menghubungkan kata hubung, bukan menggunakan kata hubung dan atau antara dua tu lah, dan atau. Okey, contoh. Gabungkan dua pernyataan berikut dengan perkataan dan, kemudian atau untuk membentuk pernyataan majmuk. Okey, mari kita lihat. Okey, contoh pernyataan P. Okey, pernyataan yang ringkas. Ali makan nasi. Okey. Pernyataan yang pertama, pernyataan P. Kemudian pernyataan Q. Abu makan ayam. Okey, cikgu pilih pernyataan yang ringkas. Harap-harap dapat memudahkan pemahaman kamu. Okay, macam mana kita nak gabungkan menggunakan perkataan yang pertama iaitu dan. Ya, itu jawapannya. Ali makan nasi dan Abu makan ayam. Ini contoh awal pernyataan majmuk. Okay, mari kita lihat contoh seterusnya. Menggunakan perkataan atau. Kata hubung atau. Dalam BM dia dikatakan kata hubung kan. Kalau tak silap cikgu lah. Tapi dalam matematik dia hanya disebut sebagai perkataan. Tapi maksud dia samalah. Okey, contoh yang kedua. Okey, kalau tadi cikgu guna pernyataan P dan pernyataan Q, kamu boleh jugalah, kalau kamu seorang yang kreatif, kamu boleh juga gantikan P dan Q kepada huruf-huruf yang lain ataupun variable yang lain. Contoh, pernyataan A. Okey, dalam contoh tersebut, pernyataan A, link belajar matematik. Pernyataan yang pertama. Kemudian, pernyataan yang kedua, link belajar fizik. Jadi bagaimana kita nak gabungkan menggunakan perkataan atau? Ini jawapannya. Link belajar matematik atau fizik. Okey, kalau kamu perhatikan jawapan yang pertama, jawapan dalam contoh yang pertama dan jawapan dalam contoh yang kedua ada sedikit berbeza kan? Okey. Kenapa dia berbeza? Cuba kamu lihat. Dalam contoh yang pertama ada dua individu kan? Ali dan Abu. Maka pasal itulah cikgu menuliskan Ali dan Abu lah. Okey. Tetapi dalam contoh yang kedua, Ling dan Ling adalah orang yang sama. Maksudnya dekat situ ada perulangan kan. Kalau berlaku situasi berikut dalam peperiksaan atau ujian, kamu cuma perlu tulis sekali saja. Tak perlu ulang. Okey, tak perlu ulang. Ling belajar matematik dan Ling belajar fizik. Ling tu adalah orang yang sama. Ataupun subjek yang sama.
Okey, maka bila sama antara pernyataan A dan B, maka ia dikatakan perulangan kan. Jadi cara menulis jawapan untuk pernyataan majmuk, kamu cuma perlu tulis sekali saja nama subjek tersebut. Okey, cikgu harap jelas ya. Ada pelajar tanya, cikgu bolehkah kami tulis 2 kali? Kalau kamu keliru, tiada masalah. Boleh tulis 2 kali. Okey. Okay, ambil masa untuk fikirkan contoh cikgu ni. Okay, kalau ada soalan, sentiasa boleh merujuk guru matematik masing-masing. Okay, next. Okay, kalau tadi kamu dah tahu konsep pernyataan majmuk, ataupun kalau tadi kita gabungkan dua pernyataan menjadi pernyataan majmuk, kali ini kita pisahkan pula. Okay, kita reverse the process lah, the process. Diberi pernyataan majmuk. Okey, contoh yang berikut ni, kamu diminta apa dia? Menuliskan dua pernyataan yang berasingan. Okey, bolehkah kamu buat? Cikgu percaya kamu boleh. Okey, seperti biasa kita pecahkan kepada dua pernyataan. Okey, boleh rujuk buku teks sebagai panduan. Ni dia. Okey. Pernyataan P, pernyataan Q. Okey, mudah kan? Juga harap kamu tiada masalah untuk menentukan dua pernyataan apabila diberi pernyataan majmuk. Okey, slide seterusnya. Okey, cuba cari dalam buku jadual kebenaran pernyataan majmuk. Seperti yang tertera dalam slide ni. Jumpa tak? Okey, jadual tersebut terdapat pada muka surat 61. Terdapat pada muka surat 61. Okey, biasakan diri untuk lihat jadual tersebut. Kamu tak perlu hafal. Kamu tak perlu hafal. Kerana dia, cikgu rasa taklah sesukar manalah. Okey, apakah kegunaan jadual kebenaran ini? Okey, mari kita saksikan slide seterusnya. Okey, contoh. Okey, dia beri satu soalan dalam peperiksaan. Tentukan sama ada pernyataan majmuk berikut benar atau palsu. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? Okey, terdapat beberapa langkah penting, iaitu yang pertama, kamu kena pisahkan kepada dua pernyataan yang berlainan. Maksudnya kamu, kalau tadi dia bergabung ataupun majmuk, kamu pisahkan menjadi pernyataan P dan pernyataan Q yang dihubungkan dengan perkataan dan. Okey, dan. Jadi bila kamu buat macam ni, maka tumpuan kamu lebih spesifik lah kepada setiap satunya. Okey, tumpuan kita
pada penyataan P dahulu. Okey, cuba analyse penyataan ni. 5 tambah 3 lebih besar dari 5 dalam contoh satu ni. Okey. Adakah benar 5 tambah 3 lebih besar dari 5? 5 tambah 3 berapa? Berapa nilainya? 8 kan? Adakah 8 lebih besar dari 5? Benar atau palsu? Benar. Okey, kemudian fokus kita beralih pula pada penyataan Q. 5 tolak 3, adakah jawapannya lebih besar dari 5? 5 tolak 3 berapa? 2 kan? Adakah 2 lebih besar dari 5? Benar atau palsu? Palsu. Jadi kamu dapat gabungan inilah, benar dan palsu. Okey. Cuba rujuk jadual kebenaran yang cikgu tunjukkan sebelum ni. Menggunakan kata hubung dan. P dan Q. P dan Q benar dan palsu. Apakah jawapannya? P dan Q benar dan palsu. Jawapannya palsu. Ini cara dia lah. Cara menentukan. Iaitu tentukan setiap penyataan P dan penyataan Q secara berasingan. Secara berasingan. Sebelum merujuk kepada jadual kebenaran. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Contoh yang kedua. Okey, apa beza dengan contoh yang pertama tadi? Nampak seakan-akan sama kan? Tetapi perbezaannya ialah pada perkataan atau. Okey, cikgu sengaja buat soalan yang sama tetapi menggunakan kata hubung yang berbeza untuk menunjukkan perbezaan lah. So that kamu boleh compare. Okey. Cara masih sama. Okey, tentukan apakah penyataan yang pertama, tentukan penyataan yang kedua dalam gabungan tersebut ataupun dalam penyataan majmuk tersebut. Okey, yang digabungkan dengan atau. Okey. Setelah itu, kita mencari nilai kebenaran setiap satu penyataan tersebut. Okey, kita mulai dengan nilai kebenaran penyataan P. Okey, sama kan? Dia punya penyataan ni. Jawapan pun sama, iaitu benar seperti contoh satu tadi. Penyataan Q benar atau palsu? Palsu. Tapi yang beza dia adalah kata hubung atau ni. Atau. Okey, jadi rujuk jadual kebenaran kali ini P atau Q. Benar atau palsu? Apakah jawapannya? Gabungan benar atau palsu? Benar. Ada perbezaan kan dengan contoh satu tadi? Benar atau palsu menjadi benar. Ya, adakah kamu sudah merujuk jadual kebenaran seperti yang cikgu tunjukkan tadi? Okay. Okay, kita cuba belajar dalam contoh seterusnya. Okay, contoh 3. Okay, kali ini dalam bentuk ayat lah yang lebih panjang sedikit.
9 ialah nombor perdana dan 6 ialah faktor bagi 18. Contoh. Okey. Macam mana kita nak buat? Ya, kita pisahkan setiap satunya. Okey, apa yang benar, apa yang palsu? Ni dia. 9 ialah nombor perdana. Okey, adakah 9 nombor perdana? Palsu kan? 6 ialah faktor bagi 18. Benar kan? Jadi, di sini gabungan palsu dan benar. Cuba rujuk jadual kebenaran. Palsu dan benar. Palsu dan benar menghasilkan jawapan palsu. Okey. Setuju? Sudah rujuk jadual kebenaran? Okey, next. Kita lihat contoh berikutnya. Okey, kali ni cikgu gunakan perkataan atau pula. Tetapi dua penyataan tersebut dalam contoh 3 dikekalkan. Ini dia perbezaan dia. Iaitu kata hubung atau perkataan atau. Apa yang benar, apa yang palsu ni? Okey. Seperti tadilah, 9 ialah nombor perdana, palsu. 6 ialah faktor bagi 18, benar. Okey. Kali ni, palsu atau benar? Palsu atau benar? Cuba rujuk jadual kebenaran. Adakah kamu setuju? Palsu atau benar menghasilkan jawapan benar. Okey, palsu atau benar menghasilkan jawapan benar. Ini dia, cikgu tekankan sekali lagi. Okey, sentiasa merujuk jadual kebenaran. Jadual kebenaran. Cikgu percaya bila kamu selalu lihat jadual kebenaran ni, kamu akan dapat idea untuk menyatakan sama ada penyataan majmuk dalam sesuatu soalan tu benar atau palsu. Okey, ringkasannya. Okey, macam mana kita nak menentukan kebenaran suatu penyataan majmuk? Okey, macam tadilah ada dua kan, menggunakan kata hubung dan. Okey. Kedua-dua mesti benar. Kalau guna kata hubung dan, kedua-dua penyataan mesti benar. Barulah dia jadi benar. Mari kita bandingkan pula dengan atau. Okey, apa syarat atau? Dah tentunya berbezalah. Salah satu. Cuba compare dan dengan atau. Dan kedua-dua atau salah satu. Untuk menghasilkan jawapan benar dalam suatu pernyataan majmuk. Ingat dan kedua-dua atau salah satu. Itu dia ringkasan berkaitan nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey, dapatkah kamu banding bezakan? Cikgu harap tiada masalah. Okay. Dan kamu tidak kelirulah. Okey, good luck. Seterusnya kita beralih kepada buku teks.
Buku teks contoh 7. Contoh 7. Muka surat 62. Muka surat 62. Okey. Setelah kamu dapat menguasai macam mana nak menentukan nilai kebenaran, cuba baca dan fahami contoh 7 untuk mengukuhkan pemahaman. Okey, penyelesaian ada di bawah. Rajin-rajinlah membaca. Okay, tentukan nilai kebenaran. Pernyataan majmuk berikut. Okey, setelah kamu membaca dan memahami contoh, okey, uji diri kamu untuk lebih pemahaman pada praktis kendiri 3.1C. 3.1C di muka surat sebelah, muka surat 63. Okey. Terdapat 2 soalan yang cikgu rasa kamu mampu buat. Mampu buat. Okey. Selamat mencuba dan jangan malas. Okey, seterusnya kita balik pula kepada standard pembelajaran yang keempat, iaitu implikasi. Okay, apakah yang dikatakan sebagai implikasi? Ini dia. Implikasi. Cikgu harap P dan Q tu kamu masih ingat P dan Q adalah dua pernyataan. Pernyataan P dan pernyataan Q. Ini cara nak tulis lah. Dan yang kedua, dalam implikasi, yang P tu ialah anti jadian. Dipanggil anti jadian. Dan yang di hujung Q ialah akibat. Dia tak boleh terbalik. Yang di depan anti jadian, yang di belakang ialah akibat. Itu penjelasan mudah lah bagi cikgu. Okey. Di depan anti jadian, di belakang ialah akibat. Okey, ini contoh. Okey, contoh mudah. Okey. Anti jadian, saya belajar. Akibat, saya pandai. Jadi macam mana kita nak membentuk implikasi daripada anti jadian dan akibat ini? Itu dia. Jika saya belajar, maka saya pandai. Cuba lihat, anti jadian di depan, akibat di belakang. Okey. Dalam bab 3 ini, kamu juga akan diminta menulis dua implikasi. Okey. Diberi P jika dan hanya jika Q. Implikasi yang pertama, jika P maka Q. Implikasi yang kedua, reverse jika Q maka P. Itu cara dia lah. Kalau kamu jumpa soalan seperti ini, yang ada jika dan hanya jika. Contoh, saya pandai jika dan hanya jika saya belajar. Berikan dua implikasi. Contoh soalan, berikan dua implikasi. So, implikasi yang pertama, apa dia implikasi yang pertama? Ini dia. Jika saya pandai, maka saya belajar.
Implikasi yang kedua, jika saya belajar, maka saya pandai. Nampak tak? Perbezaan. Iaitu, kalau dalam bahasa mudah dia, mula-mula tulis di hadapan, kemudian di belakang. Kemudian implikasi yang kedua, terbalik pula. Tulis yang belakang dahulu, baru di depan. Okey? Seterusnya, okey. Setelah kamu lihat contoh yang cikgu beri itu, kamu rujuklah contoh-contoh yang lain dan cuba fahami di muka surat 64 buku teks. Terdapat 4 contoh yang boleh kamu pelajari, iaitu contoh 8, contoh 9, contoh 10 dan contoh 11. Okey. Jangan malas membacalah, jangan malas membaca. Seperti contoh yang cikgu beri tadi, kalau kamu belajar, maka kamu pandai. So kalau tak belajar, apa berlaku? Dah tentulah tak pandai kan? Dia macam itulah. Itulah hubung kait antara apa yang cikgu ajar ni dengan apa? Dengan nilai yang ada dalam diri kamu. Okey, semua bergantung pada kamu. Kalau kamu nak berjaya, kena usaha. Tiada kejayaan tanpa usaha. Okey. Seterusnya. Okey, lihat muka surat 65 buku teks dan kamu bolehlah cuba praktiskan diri 3.1D. Okey, terdapat beberapa soalan dalam buku teks tu. Yang boleh kamu cuba. Okey, cikgu harap kamu cuba, jangan malas. Orang malas selalu rugi. Okey, kita sudah berada di akhir PDPR ini. Jadi, kita akan buat beberapa kesimpulan untuk PDPR kali ini. Okey, yang pertama, apa yang kamu pelajari di awal tadi, iaitu berkaitan pernyataan dan nilai kebenarannya. Pernyataan. Okey, harap kamu dah pandai membezakan antara pernyataan dan bukan pernyataan. Okey, seterusnya, bila kamu dah menguasai pernyataan, kamu belajar untuk menafikan pula pernyataan. Okey, macam mana kita nak menafikan? Menggunakan dua perkataan, iaitu tidak dan bukan. Okey. Kesimpulan seterusnya, kita belajar berkaitan pernyataan majmuk. Okey, apa dia majmuk? Iaitu pernyataan yang lebih dari satu. Biasanya dua lah. Biasanya dua pernyataan. Dan menentukan nilai kebenarannya yang cikgu tekankan ialah kamu sentiasa merujuk jadual kebenaran untuk pernyataan majmuk ini.
Okey, dan yang terakhir kita belajar ialah implikasi. Okey, itu saja PDPR kita setakat ini dahulu. Juga harap kamu rajin berusaha. Kalau ada masalah sentiasa boleh rujuk guru matematik kelas masing-masing. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.